Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama lagi dalam video pengajaran PDPR untuk hari ini berkaitan dengan geografi tingkatan 3, iaitu kita teruskan sambungan topik 9 ataupun bab 9 berkaitan dengan sumber semula jadi dan kerjasama ekonomi dunia. Dan pada hari ini, kelas pada hari ini kita akan fokus kepada subtopik 9.2. Apa tu 9.2? Okey, sabar dulu. Kita ikhlas sekejap. Okey, kepada yang mungkin kali pertama, okey, yang mungkin baru terjumpa channel ataupun video PDPR Cikgu ni, dimintalah kerjasama sokongan untuk sama-sama like dan juga subscribe. Jangan lupa tekan loceng yang ada tepi tu sebagai tanda sokongan lah sikit kan. Okey, bagi semangat sikit lah cikgu nak buat video-video yang seterusnya insyaAllah. Dan pada yang dah like, yang dah subscribe, terima kasih diucapkan. Okey, baik. Okey, kita nak meneruskan pelajaran kita ini seperti yang dikatakan, kita akan masuk subtopik 9.2, iaitu berkaitan dengan krisis sumber semula jadi utama di dunia. Diharapkan semua pelajar telah bersedialah. Sedia dengan pen dan juga kertas. Jangan hanya dengar saja. Catat sedikit apa yang didengari dan apa yang dilihat. Okey, insya-Allah. Baik, apa tu krisis sumber semula jadi utama dunia? Ini dia. Okey, krisis tenaga utama di dunia. Okey, apa itu krisis utama? Okey, kalau pelajar lihat kepada buku teks geografi KSSM ni buku teks ni. Kat rumah ada ataupun boleh tengok secara online. Krisis ni bermaksud eksploitasi dan juga penerokaan sumber yang secara berterusan dan tidak terancang. Ada dua. Pertama, eksploitasi dan juga penerokaan sumber yang secara berterusan, dan yang kedua yang tidak terancang. Yang mana kedua-dua tindakan ini akan mengakibatkan kuantiti sumber semula jadi utama di dunia semakin hari, semakin lama, makin berkurangan. Dan sudah semestinya lah keadaan ini nanti akan mewujudkan pelbagai krisis sumber semula jadi. Sama ada dalam aspek yang pertama, iaitu kita lihat ini, kesan kepada ekonomi. Apa kesan kepada ekonomi? Baik, okey, boleh lihat seperti ada yang dalam slide yang dipaparkan. Krisis semula jadi akan menyebabkan pendapatan negara pengeksport dan juga pengimport menjadi tidak menentu. Macam mana pendapatan negara pengeksport dan pengimport ni jadi tak menentu? Okey, kita ambil contoh mudah lah. Eksploitasi ataupun penerokaan sumber petroleum. Okey, sekiranya sumber petroleum dijumpai di suatu kawasan. Contoh, kita kata dah kat Kuala Berang kan. Juga Kuala Berang contoh. Jumpa sumber petroleum di Kuala Berang. Dan dikeluarkan secara berterusan. Tidak dikawal, tidak ada perancangan. Ianya akan menyebabkan sumber itu sepatutnya boleh bertahan dalam 20 tahun, 30 tahun, tapi akibat oleh ketidak sistematik ataupun ketidak terancangnya penerokaan ataupun pengeluaran sumber itu menyebabkan jadi pendek. Elok-elok sumber tu boleh kita gunakan selama 20 tahun, mungkin menjadi selama 10 tahun. Dan bila jadi macam tu, pendapatan negara yang sepatutnya boleh dapat untuk 20 tahun jadi 10 tahun. Terjejas lah. Kan? Sama juga terhadap pengimport. Apabila pengeluaran sumber itu dikeluarkan secara tidak terancang, menyebabkan kenaikan dan juga penurunan harga komoditi. Harga barangan sumber itu yang akan menjadi impak negatif kepada negara pengeksport dan pengimport seperti yang cikgu sebut sebelum tadi ni. Baik, dan yang seterusnya, kesannya apabila kenaikan, penurunan harga komoditi ini tidak stabil, tidak sekata, tidak seimbang, ianya akan menyebabkan kos sara hidup menjadi meningkat. Apabila kos sara hidup meningkat, kuasa beli jadi lemah. Dan ini akan menyebabkan
pendapatan negara akan merosot sebab negara memperolehi pendapatan melalui cukai-cukai yang dikutip daripada sumber ini tadi. Dan secara tidak langsung juga nilai mata wang akan semakin menurun. Kita ambil contoh tadi petroleum lah. Okey, apabila harga minyak naik, secara tidak langsung harga barang juga akan naik. Itu yang kos harga hidup jadi meningkat. Bila harga barang naik, mungkin ada yang tak mampu nak beli barang. Itu menyebabkan kuasa beli menjadi lemah. Itu yang pertama. Kesan yang pertama iaitu kepada ekonomi. Baik. Okey, jelas belajar? Baik, kita pergi kepada yang kedua pula. Tadi kepada aspek ekonomi. Okey, yang kedua kepada aspek apa? Okey, seperti tengok ini nilai mata wang merosot. Okey. Ini yang dikatakan tadi ni. Kenaikan harga minyak mentah dunia. Bila naik jadi tak stabil. Okey, rakyat jadi terbeban, stres. Harga barang meningkat, naik, tak mampu nak beli. Okey, ni contoh. Nampak seperti yang ada tu. Program bazar jualan harga. Patut MED tawar diskaun 20 hingga 30% bagi 50 barangan ke atas. Sebab nak mengawal keadaan sumber ni lah. Okey, ini yang kesan yang kedua. Iaitu kesannya, efek dia kepada politik. Yang mana kita lihat di setengah kawasan yang mempunyai sumber yang bernilai tinggi, yang bermutu, kebiasaannya akan sentiasa menjadi rebutan pelbagai pihak. Terutamanya kuasa-kuasa besar. Beberapa buah negara yang mana dia nak dia tengok negara tu ada sumber yang menilai mutu tinggi, so pun dah ada konflik. Dia pun nak sumber tu. Jadi konflik ini tadi akan menyebabkan berlakunya sehingga bawa kepada peperangan. Sama ada antara negara dengan negara ataupun dalam negara tu sendiri. Konflik antara wilayah. Wilayah ni cemburu dengan wilayah satu lagi, ada sumber yang banyak. Jadi berlaku konflik itu sehingga menyebabkan berlakunya peperangan. Ketegangan yang berterusan membawa kepada berlaku konflik wilayah tadilah, peperangan. Dan peperangan ini juga sudah semestinya lah ianya akan mendatangkan kemudaratan, mendatangkan kesan yang tidak baik, iaitu kerosakan dan juga kemusnahan sama ada harta benda, nyawa. Contoh seperti mana yang berlaku di Iraq pada tahun 1990. Perang Teluk di Iraq. Sebab apa? Sebab perebutan untuk sumber petroleum pada waktu itulah. Okey. Ini contoh dia. Perebutan kawasan sumber-sumber jadi telah mengorbankan nyawa dan memusnahkan harta benda. Dua belah pihak bertelagah ingin merebut ataupun ingin mendominasi sumber-sumber jadi tertentu di kawasan yang tertentu, sehingga menyebabkan berlakunya perangan. Dan kita tak naklah perkara ini yang berlaku. Sebab efek dia masyarakat ataupun rakyat awam yang mendapat kesan yang tidak sepatutnya. Baik, itu yang kedua. Okey, pertama tadi kesan kepada ekonomi, yang kedua kesan kepada politik. Dan yang ketiga, krisis tenaga utama di dunia ini juga sudah semestinya yang kita sebut tadi kepada rakyat awam ataupun kepada masyarakat. Kesan dia kepada masyarakat. Apa dia? Peningkatan kadar kemiskinan. Kekurangan sumber menyebabkan peningkatan kadar kemiskinan. Apa maksud kekurangan sumber menyebabkan peningkatan kadar kemiskinan? Kita tahu, kita belajar sebelum ini bahawa sumber yang ada di dalam negara itulah yang akan digunakan oleh pentadbir ataupun oleh kerajaan itu untuk mendapatkan pendapatan, untuk menjana sumber kewangan negara dia. Apabila sebuah negara itu mempunyai sumber yang banyak, sumber yang cukup, mereka akan mempunyai dana dan juga pendapatan yang banyak, pendapatan yang cukup. Dan pendapatan yang banyak yang cukup inilah kerajaan boleh gunakan untuk membantu rakyat di dalam negara. Tetapi apabila berlakunya kekurangan sumber, tak ada dana, tak ada pendapatan, macam mana mereka nak menguruskan ataupun nak mentadbir sebuah negara? Dan akibatnya menyebabkan berlakunya kadar kemiskinan. Dan apabila ada kadar kemiskinan, wujud pula masalah kebuluran kerana kekurangan sumber makanan. Kenapa boleh ada kekurangan sumber makanan? Dah tak ada pendapatan, tak ada duit, macam mana nak beli makanan? Mudah. Sebagai contoh, masyarakat ni negara miskin, negara-negara yang tidak mempunyai sumber-sumber yang banyak, negara miskin. Contohnya seperti Afrika, yang mana negara ini terpaksa berjalan
berbatu-batu jauhnya setiap hari setiap hari bagi mendapatkan sumber air. Mereka ada sumber air sungai, air tu, tetapi sumber air sungai tu tak boleh digunakan lah sebab bukan sumber air yang bersih. Kenapa tak nak digunakan? Kenapa mereka tak ada sumber air yang bersih? Kerana mereka negara miskin, mereka tidak mampu untuk mewujudkan ataupun menyediakan sumber air yang bersih kepada masyarakat dalam negara. Sebab itulah terpaksa berjalan jauh untuk mendapatkan sumber air yang bersih, terutamanya untuk makanan dan juga minuman. Dan keadaan ini sudah semestinya mewujudkan pelbagai pula masalah masalah sosial, masalah jenayah di kalangan masyarakat. Kerana bila hidup dalam kemiskinan, bila hidup dalam kesusahan, bila tertekan, so manusia akan membuat sesuatu yang untuk mengatasi masalah itu. Sehingga sampai satu waktu terlalu terdesak, ini yang menyebabkan dikatakan adanya masalah-masalah sosial dan juga jenayah di kalangan masyarakat. Okey, baik. Kita dah belajar 3. Ada berapa lagi? Ada 4 ke? Ada 5 ke? Sabar. Okey, kita ulang balik. Apa yang 3 tadi? Okey, yang pertama tadi kesan kepada ekonomi. Okey, yang kedua kesan kepada politik. Yang ketiga kesan kepada masyarakat. Okey. Ini adalah contoh yang kita boleh lihat masalah kebuluran. Okey, tak cukup makanan, masalah krisis air. Nampak ni air ni tak bersih. Macam nak minum, ada air tapi air tak bersih. Konflik yang membawa kepada peperangan. Ini antara kesan-kesan daripada krisis sumber semula jadi di dunia. Okey. Baik, kita pergi pula kepada krisis ataupun kesan yang terakhir. Ada 4 sahaja yang terakhir. Iaitu, apa dia kesan yang terakhir ni? Okey. Inilah dia. Yang terakhir sekali, kesannya, efeknya kepada alam sekitaran kita ni. Alam semula jadi sekitar kita ni. Okey, apakah efek dia? Apakah kesan-kesan kepada alam sekitar? Seperti yang dikatakan tadi, eksploitasi dan pendudukan sumber yang tidak terancang, tidak terkawal, yang secara berterusan menyebabkan secara tidak sedar kualiti terhadap alam sekitar juga merosot sehingga menyebabkan berlakunya masalah-masalah seperti pencemaran air dan tanah dan juga pencemaran udara. Terlalu rakus untuk mengeksploitasi, terlalu rakus untuk mengeluarkan sumber ni sehingga mereka lupa bahawa pengeluaran yang tidak terkawal, yang tidak terancang, yang tidak sistematik menyebabkan alam sekitar terjejas. Okay. Pembangunan yang tidak dirancang menyebabkan berlakunya hakisan tanah, kepupusan flora dan fauna dan juga kemusnahan kawasan hutan. Contoh penyerokaan sumber hutan kan. Sumber-sumber jadi hutan, nak teroka hutan. Habis hutan diteroka sehingga kan hutan tu tak sempat nak recover balik, tak sempat nak tengok. Dan dalam hutan tu juga adanya hidupan-hidupan liar. Terlalu rakus nak mendapatkan keuntungan, nak mengeksploitasi sehingga mereka lupa untuk memindahkan dulu hidup-hidupan yang ada di dalam hutan itu. Terus diteroka menyebabkan berlakunya kepupusan flora dan fauna yang menyebabkan dunia kerugian beberapa sumber-sumber hidupan yang kita boleh lihat sekarang hampir pupus dan ada juga yang telah pupus. Dan yang terakhir sekali, kesan dia adalah sudah semestinya menyebabkan sumber semula jadi semakin berkurangan. Sebab keluarkan saja. Contoh macam duit lah. Kalau kita pakai guna duit je, lama habis. Kalau kita simpan sikit, kita manage, so mungkin ada duit pada masa akan datang. Itu contoh. Sama juga macam sumber ni. Kalau kita asyik keluarkan saja, asyik guna saja, pada masa akan datang, generasi akan datang, tidak akan dapat untuk menikmati ataupun menggunakan sumber yang ada. Dan inilah kesan yang terakhir menyebabkan sumber semula jadi semakin berkurangan akibat penerokaan tanpa kawalan. Akibat rakusnya manusia mengeksploitasi dan juga meneroka sumber-sumber yang ada ni. Baik, ini contoh pencemaran air. Okey, minyak disalurkan ke dalam sungai. Apabila air tercemar, kehidupan akuatik pun terjejas, tidak boleh nak hidup dengan selesa lagi dah. Ni contoh yang seterusnya tu, kemusnahan kawasan hutan, penerokaan sumber hutan, menyebabkan hutan jadi musnah, berlakunya hakisan, berlakunya baju lumpur dan sebagainya. Okey.
Dan tahu tak pelajar. Ini dia. Ini antara kesan daripada krisis sumber jadi di dunia. Tumpahan minyak Teluk Mexico pada tahun 2010 yang dirujuk sebagai tumpahan minyak Deepwater Horizon. Yang ni menariknya, dia ada satu filem. Cari dalam YouTube kat mana-mana channel, cari tajuk filem ni Deepwater Horizon. Ada filem ni menceritakan berlakunya pada 20 April 2010 di pelantar cari gali minyak Deepwater Horizon di luar pantai Louisiana di Teluk Mexico, Amerika Syarikat. Tumpahan minyak ini dianggap tumpahan luar pantai terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat dan antara tumpahan minyak terbesar di dunia. Yang mana 11 daripada 126 pekerja pelantar mati akibat daripada letupan pelantar ni. Maka 17 lagi cedera. Unit berita CNBC melaporkan tumpahan minyak berlaku sekurang-kurangnya 6,500 km persegi. Nampak? Besar kawasan dia. Yang menyebabkan 790,000 hingga 4,000 liter minyak mentah buan hitam melimpah keluar setiap hari. Yang mana menyebabkan industri perikanan, industri pelancongan dan juga habitat beratus-ratus jenis burung di kawasan Teluk Mexico pada waktu itu terjejas. Yang ini pelajar boleh tengok. Dia boleh tengok cerita dia. Deepwater Horizon. Macam mana berlakunya tumpahan minyak. Baik, rasanya itu saja untuk video pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan pengajaran kita secara offline. Untuk kelas cikgu lah, secara offline. Untuk tengok sama ada betul faham atau tidak video pada kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada yang menonton, kepada yang like, yang subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam pengajaran geografi yang akan datang. Ingat, geografi is fun, geografi is all around us, and geography is all about us. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi.